Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini kita ada dengar berkaitan dengan pilihan raya umum pada hujung tahun. Kita juga dengar banyak serangan terhadap Anwar Ibrahim. Bahkan sebelum ini pada tahun lepas pun ada berkata ada gerakan dan langkah untuk tumbangkan Anwar. Ada konon wakil rakyat daripada kerajaan akan berpaling dada tarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Banyaklah, ada yang membuat persoalan, ada yang membuat pertanyaan. Yang paling teruk ada yang fitnah pula. Jadi kita jangan fitnah, tapi kalau kita nak tanya, adakah Anwar akan tumbang? Adakah ada wakil rakyat daripada kerajaan akan berpaling dada? Bagi saya, bukan perkara yang tepat pada tahun ini untuk melakukan ataupun untuk menumbangkan Anwar. Satu saja cara, yaitu tunggu PRU16. Tapi di sebalik langkah yang banyak ini, di sebalik cerita yang banyak ini untuk tumbangkan PMX, rupanya perkara-perkara ini, langkah-langkah ini digagalkan. Bahkan kemenangan kepada Anwar Ibrahim, bila saya mendapat berita ini, PMX berjaya selesai 5 isu tertunggak. Yang kelima ini, 55 tahun baru selesai. Kemenangan Anwar Ibrahim. Adakah dengan ini menunjukkan bahawa tiada lagi pemimpin yang dapat menggantikan Anwar, pemimpin daripada pembangkang, parti daripada pembangkang, gabungan, mana-mana gabungan yang boleh memerintah selain kerajaan Madani pada hari ini? Yang kita lihat terbaik pada setakat ini, PM Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menyelesaikan 5 isu yang tertunggak dan diwarisi dari pentadbiran terdahulu. Mungkin ini juga menjadi sebab kenapa ramai yang memilih Anwar, ramai yang suka Anwar. Bukan memilih Muhyiddin, bukan memilih Mahathir, bukan memilih Hadi Awang dan siapa-siapalah yang cuba untuk menumbangkan Anwar. Isu kelima mengambil masa 55 tahun untuk diselesaikan. Kesemua 5 isu berikut telah diselesaikan oleh Anwar dalam tempoh kurang daripada 1 penggal dalam pemerintahannya. Kalau begini baik pemerintahan Anwar, apa salahnya kita bagi peluang terus kepada Anwar pada penggal seterusnya? Pertama ialah penyelarasan pencen Angkatan Tentera Malaysia yang tertangguh selama 11 tahun. Kedua ialah masalah perumahan 245 pekerja ladang di Bestari Jaya diselesaikan selepas 27 tahun. Ia melibatkan 245 pekerja ladang dari Ladang Mary, Ladang Nigel Garde, Ladang Bukit Tagar, Ladang Sungai Tinggi dan Ladang Minyak. Ketiga ialah pampasan kepada masyarakat orang asal Sarawak yang terpaksa dipindahkan ekoran pembinaan empangan bakun. Keempat, melibatkan pesawat. Buat kali pertama, Bernas telah berkongsi 30% keuntungan bersih mereka dengan pesawat selepas 30 tahun. Kelima ialah pemberian khas untuk negeri Sabah dan Sarawak. Kali terakhir Sarawak menerima pemberian khas ialah pada tahun 1969 sebanyak RM16 juta. Sabah pula menerima RM125.6 juta. Di bawah pentadbiran Anwar, kedua-dua negeri ini telah diberikan pemberian khas sebanyak RM600 juta. Tiada seorang PM terdahulu yang mampu menyelesaikan masalah-masalah di atas sebelum ini. Adakah dengan ini, perkara ini akan menjadi magnet untuk menarik wakil rakyat daripada pembangkang, daripada PN untuk menyokong Anwar, supaya dapat sama-sama memerintah pada kerajaan akan datang. Mungkin ini menjadi penyebab kepada kemenangan lagi kepada Anwar untuk PRU16 nanti. Makna kata, tak ada harapanlah mereka semua yang coba untuk tumbangkan Anwar. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Cerita panas, tidak lain dan tidak bukan, masih lagi berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Belum selesai lagi
Dan pada akhirnya banyak pihak yang mula bercakap dan mula membuat pertanyaan dan persoalan berkaitan dengan isu ini. Saudara-saudara, andai katalah kerajaan negeri GRS pimpinan Haji Jinor bakal digulingkan, bakal ditumbangkan. Agak-agaknya lah siapa yang boleh melakukan perkara hebat sedemikian. Adakah warisan, ataupun UMNO Sabah, ataupun parti-parti lokal di Sabah, ataupun mungkin ada gabungan baharu. Dan sudah pasti antara nama calon ketua menteri yang pernah disebut di dalam channel ini, antaranya Syafiq Abdal, ada yang kata bagus tes Bung Mokhtar dulu, jadi banyaklah cadangan. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, ini satu kejutan daripada kepimpinan warisan terhadap SPRM. Adun warisan bagi soalan sakit kepala buat bos SPRM. Seorang lagi pemimpin warisan menegur SPRM berhubung cara agensi itu mengendalikan kes dakwaan skandal rasuah melibatkan sejumlah ahli politik. Kali ini adun parti itu Justin Wong. Dia mempunyai soalan yang pasti akan menyebabkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sakit kepala. Mengingatkan kembali kejadian pasangan warga Britain yang mendedahkan bagaimana seorang anggota polis trafik Malaysia meminta dan menerima rasuah RM100 daripada mereka. Wong berkata, kejadian tersebut menarik perhatian begitu ramai orang. Justru kata Adun Sri Tanjung berkenaan, dia mau bertanya kepada Azam, mengapa hanya 3 anggota polis trafik yang terlibat disiasat dan ditahan reman? Sebaliknya pasangan pelancong asing terbabit yang merupakan pemberi suapan tidak diambil sebarang tindakan. Saya percaya Azam sakit kepala untuk menjawab soalan saya, sebab keadaannya sama seperti skandal rasuah yang berlaku di Sabah dan disertai 8 rakaman video. Pada 30 Januari tahun lalu, pasangan Chris dan Marian Fisher dilaporkan membantu pihak berkuasa dalam siasatan mereka selepas rakaman video kejadian meminta suapan itu disiarkan di YouTube lalu menjadi tular. Wong membangkitkan perkara itu selepas Azam mengulangi pendirian SPRM bahawa pemberi maklumat skandal di Sabah yang mendakwa memberi rasuah kepada beberapa adun negeri itu tidak akan diberi perlindungan. Menggariskan senario berbeza, Wong berkata, Azam mesti memutuskan siapa yang harus dibawa ke muka pengadilan. Nah, sudah pasti antara salah satu pihak yang bersalah, sama ada nama-nama yang disebut di dalam skandal rasuah Sabah yang tular ataupun pemberi maklumat itu. Jadi kita nantikan saja siapa yang bersalah. Tapi bagi rakyat di negeri Sabah, mereka pasti mahu keadilan. Siapapun bersalah perlu dikenakan tindakan undang-undang. Nah, persoalannya siapa? Apa komen Anda?